الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang kitab kita rahimahullah ta'ala, adab-adab setelah terbit matahari. Jadi sebelum ni kita dah bincang adab ketika mana masuknya waktu subuh dan juga bangun daripada tidur lah, sampai masuk waktu subuh, apa benda yang kita nak buat. Jadi dah selesai dah adab tu. Dia kata apa? Adab-adab setelah terbit matahari. Terbit matahari ini dengan makna habis waktu subuh. Jadi subuh ni habis dengan terbit matahari. Walaupun dia tak terbit itu semua, dia terbit itu sikit saja. Dia terbit itu baru kita kata nampak keningnya matahari itu. Jadi walaupun macam tu dikira habis dah waktu subuh. Jadi habis waktu subuh ni dengan terbitnya matahari. Sampai mana? Sampai ke waktu gelincir matahari. Gelincir matahari ini dengan makna masuk waktu zuhur. Jadi gelincir ni kalau ikut Imam Al-Bajuri, dia kata gelincir matahari ni pada pandangan mata kasar. Kalau kita nak tengok betul-betul teropong matahari itu, pakai tak nampak lah bila yang dia gelincir, kita tak nampak. Cara untuk kita tengok matahari ni, gelincir ni, kalau tengok kat langit tu pada pandangan mata kasar lah. Tapi cara betul nak tengok tu, dia kena tengok bayang. Jadi bila bayang tu tembak waktu matahari naik, bayang dia akan tembak pi belah matahari jatuh. Jadi gelincir matahari ni bila bayang dia tukar arah, dia tembak pi belah matahari naik pula. Maka ketika tu orang panggil gelincirnya matahari. Jadi bila gelincir matahari, tu orang panggil masuknya waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Jadi nak cerita ni adab ataupun perkara-perkara yang terpuji, yang mana yang patut kita buat selepas habis waktu subuh sampailah masuk waktu zuhur. Waktu kita tu apa jadual yang patut kita isilah. Jadual waktu tu. Jadi dia kata apa? Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Satu galah ni kalau dalam kitab lama dia kata satu lebing badawi. Kalau kita ni segalah lah. Kalau Arab dia kata satu lebing, tak apalah, lebing ke galah ke. Yang kata nak tengok matahari naik segala ni, kena tengok pada tempat yang tak ada lindung apa. Nampak kata matahari naik. Macam kat Jepun lah, kita kata begitu lah. Belah kita ni lindung bukit apa semua, mana nak boleh dapat segala tu. Jadi kita tengok matahari tu naik. Kalau tinggi tera tu, orang panggil satu galah lah. Maka hal tu dinamakan segalah. Di sisi ahli falak, dia kata satu galah ni dia ada 4 darjah. 4 darjah ni nak kira ke mana? Dia kira satu darjah tu 4 minit. Jadi bila satu darjah tu 4 minit, maksudnya bila kata 4 darjah, 4 kali 4, 16 minit. Jadi 16 minit selepas daripada habisnya waktu subuh, keluarnya matahari, maka 16 minit dia akan sampailah orang panggil waktu matahari yang segalah. Kalau dalam kitab Sulam Musbiyan dia kata lebih kurang 30 minit. Dia apa tu? Lebih kurang 30 minit. Jadi duk khilaf jugalah bab segalah ni pun. Tambah belah kita ni tak nampak matahari. Cuma kita ni ambil kiraan minit lah.
Nak tengok matahari naik betul-betul segala tu memang tak nampak lah. Nak pergi duduk baca segala memang tak nampak pun. Jadi kita ambil kiraan minit dia. Kalau nak cermat sikit 30 minit. Kalau nak ikut ahli falak dalam 16 minit. 16 minit. Jadi dia kata apa? Apabila matahari telah terbit satu galah, kita buatlah 16 minit. 16 minit mula daripada matahari terbit tu. 16 minit dah cukup satu galah. Nak buat apa? Maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat ni dinamakan dengan sembahyang sunat isyraq. Sunat kat sini ni sunat isyraq. Dalam mazhab kita Syafi'i, sunat isyraq ni qaul yang dhaif. Qaul dhaif. Adapun qaul mu'tamad, dia kata sunat isyraq tu sebenarnya sunat duha dah. Tu qaul mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau kita nak ambil qaul mu'tamad, buat duha. Buat duha. Tapi kalau kita nak taklid pendapat Imam Ghazali dalam mazhab Syafi'i juga ni, cuma qaul dhaif lah, maka kita buat sunat isyraq. Kita niat isyraq. Ikutlah. Jadi kita ni kitab Imam Ghazali. Jadi bagi Imam Ghazali, isyraq dengan duha tu sunat yang asing. Dia bukanlah duha. Ni di sisi Imam Ghazali. Jadi sebab tu dalam kitab Al-Kifayah, dia kata walaysata minad-duha 'indal musannifi. Dan bukanlah duanya tu 2 rakaat tu daripada duha di sisi musannif. Di sisi Imam Ghazali macam tu. Jadi isyraqul lail, duhatul lail. Jadi kalau kita nak ikut Imam Ghazali ni, kita buat isyraq dulu. Duha saat ni. Duha saat ni kita habaq waktu mana yang nak kena buat duha tu, dia akan bagi tahu. Tapi bila matahari naik segala tu, nak buat terus dah sunat, orang panggil sunat isyraq. Sunat isyraq. Habis isyraq ni kalau ikut dia apa dia? Pecah panah. Tu isyraq lah. Engkau lakukan sembahyang ini setelah habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Waktu yang dimakruhkan sembahyang. Jadi habis waktu yang dimakruhkan sembahyang tu bila? Tu matahari naik segala. Lagi jadi waktu bila matahari terbit. Matahari terbit habis subuh. Waktu tu makruh sembahyang. Makruh ke itu makruh tahrim. Makruh yang sampai kepada peringkat haram. Jadi kalau kita sembahyang pada waktu tu haram hukumnya. Haram. Sembahyang apa haram? Sembahyang sunat mutlak dan juga sembahyang sunat yang sebab dia tu duduk depan. Sunat mutlak ni dia tak ada waktu. Tak ada waktu, tak ada sebab. Rajin sembahyang. Jadi waktu tahrim haram sembahyang, tak sah pula sembahyang tu. Tak sah. Macam tu juga sembahyang yang sebab dia duduk depan. Contoh dia sembahyang kerana nak musafir. Sembahyang dulu kat rumah, tak musafir lagi. Habis sembahyang baru keluar pergi musafir. Maka jenis macam ni sebab dia duduk depan. Solat sunat ihram. Solat sunat ihram ni sembahyang dulu ke ihram dulu? Sembahyang dulu. Lepas habis sembahyang baru niat ihram. Jadi bila sebab duduk depan macam tu, buat dalam waktu tahrim, hukum dia haram, lagi pula tak sah. Tak sah. Betul. Jadi Imam Ghazali kata sunat isyraq ni kita nak buat ni selepas habis waktu yang dimakruhkan. Mana waktu yang dimakruhkan? Tengok dia kata iaitu waktu yang dimakruhkan tu antara selepas sembahyang subuh, ni naik matahari dah, sampai naik matahari sekadar 1 galah.
Waktu tu waktu yang dimakruhkan. Lebih matahari tu dah naik masuk segala dah, ketika tu barulah habis waktu tahrim. Waktu tu barulah tak haram kita sembahyang. Habis tu. Jadi kalau ikut Imam Ghazali ni, dia ada sunat duha waktu tu. Tu yang ada dalam hadis Nabi. Orang yang duduk, orang yang duduk, kita kira dia duduk lepas mayang subuh lah, duduk dengan ibadah. Tak kira lah dia mengaji ke, dia zikir ke apa ke, ikut lah. Duduk sampai mayang subuh, sampailah naik matahari segala. Lepas tu, bila naik matahari segala, dia mangkit semayang 2 rakaat. Sebut dalam hadis Nabi, orang yang macam ni akan dimerdekakan daripada azab neraka. Jadi hak ni yang ambil kata sunat isyraq tu. Tapi kalau kita ambil qaul mu'tamad, hak tu duha lah, 2 rakaat tu. Duha. Habis tu. Tu dalam mazhab kita Syafi'i macam tu lah. Duha ni dia tak ada isyraq, dia ada duha. Lagi dia kata apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha. Mana waktu duha? Iaitu waktu duha tu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4. Dia ulama fiqh ni, dia kata waktu duha ni dia mula daripada habis subuh. Habis subuh sampai gelincir matahari, sampai masuk duha tu. Hak tu orang panggil waktu duha. Cuma tak afdal lah lepas-lepas habis subuh kita buat, tak afdal. Sama habis subuh sama buat duha, tak afdal buat ni tu. Ni hak Imam Ghazali nak ajak ni, hak ni waktu duha ni waktu yang afdal. Bukannya waktu nak kira waktu masuk tu dah. Jadi dia kata bila telah naik sampai ke waktu duha. Waktu kat sini kita kata waktu yang afdal. Mana dia? Iaitu waktu duha tu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang. Lalu dah 1/4 siang. Jadi siang tu kita bahagi 4. Kalau 12 jam, 12 jam maksudnya kita bahagi 4, kita dapat 3 jam lah. Jadi bagi lalu dulu, lepas habis subuh tu bagi lalu dulu 3 jam. Katalah kita kata pukul 7 habis subuh. 7, 8, 9, 10. Bagi lalu 3 jam ni, waktu ni barulah masuk waktu afdal. Maksudnya kalau kita mula daripada pukul 7, maksudnya 10 lebih. 10 lebih tu afdal lah untuk kita buat duha. Jadi waktu tu afdal. Sebab apa waktu tu afdal? Sebab kita nak bagi tiap bahagian daripada 4 tu dia ada semayang belakang. Bahagian yang pertama tak apalah, kita boleh settle dengan subuh. Lepas tu bahagian yang kedua ada semayang duha. Bahagian yang ketiga kita ada semayang duha. Bahagian yang keempat kita ada semayang asar. Jadi nak bagi tiap bahagian daripada 4 tu ada semayang, maka afdal kita buat duha ni bagi lalu 1/4 dulu. Boleh faham lah? 1/4 daripada siang tu. Jadi bila masuk waktu duha tu, dia kata maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha. Banyak mana? 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, qaul mu'tamad duha ni paling banyak 8. Ni qaul mu'tamad dalam mazhab kita Syafi'i. Ada qaul dhaif dia kata 12. Kalau kita rajin nak ikut qaul dhaif ikut sekolah tu. Kalau rajin lah, rajin, tak rajin tak payahlah. Kita boleh buat 2 bentuk wali lah. Boleh buat 8. 8 tu terbang atas ni dah. Tengok duduk lah. Main kot atas bukit gua Zami. Piman. Terbang tu boleh. Boleh buat 8. Hari-hari 8 sekali lah. Payah. Nak buat 2 pun berat langgar dah.
Jadi hadis macam ni kita kena mula daripada sikit lah. Nah, kita mula daripada 2 dulu. Nah, 2 rakaat. Lepas tu dah boleh istiqamah naik pula 4 macam tu lah. Nah, rasa ada lagi masa kosong ni. Naik pula bagi jadi 6. Betul lah. Habis yang tu. Lepas tu dia kata apa? Jadi dia kata sunat duha tu 2 rakaat atau 4 atau 6. Jadi kalau ikut dalam kitab Bidayatul Hidayah betul ni, dia tak ada 2 rakaat tu. Sebab tu 2 rakaat dalam kitab kita ni dia letak kurungan tu, kurungan marikot gitu. Nak abang kata hak ni tambahan daripada penterjemah 2 rakaat ni. Sebenarnya dalam Bidayatul Hidayah dia terus pi arba'an dia. 4 terus. Au sitan ataupun 6 au thamaniyan ataupun 8. Dia pi tang tu lah. Lepas tu dia kata masna buat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Buat betul lah. 2 2 2 2. Kalau 4 pun buat 2 2. Lagi dia kata lagi engkau kerjakan sembahyang ini 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam 2 rakaat 1 salam. Tu dia buat kurungan tu 2 rakaat sekali salam. Buat macam tu. Seperti apa yang telah diriwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sebut macam itulah. Jadi kita buat 2 rakaat 2 rakaat. Boleh tak nak buat terus? Kalau kita nak buat 4 buat 4 terus boleh. Tak ada masalah apa. Kalau nak buat 8 buat 8 terus 1 salam pun boleh. Tapi afdal dia buat 2 2 2. Gitu. Kalau buat 8 terus tu jadi sampai belah-belah tu. Dah masuk rakaat keempat dia masya' lah. 3 4 3 4 ambil 3. Lagi masuk rakaat 6 lagi dia syok lagi. 6 5 6 5 6 5 tambah pula ambil 5 pula tambah lagi. Dia kerja syok ya. Nak buat 8 1 salam mau tak syok. Kita hadut bayar asar hari-hari pun 4 rakaat 1 salam pun duk fikir juga 3 kan 4 3 4 tu hak buat 4 rakaat ya. Tu pun rajin syok lah. Ni tambah 8 terus 1 salam. Lagi syok lah. Habis yang tu. Jadi bolehlah kita buat cuma yang afdal ni hak Imam Ghazali acak ni hak afdal lah kita buat 2 rakaat 1 salam 2 rakaat 1 salam. Jadi kalau 4 rakaat kita 1 salam tahiyat awal tak? Buat boleh, tak ada masalah. Buat tahiyat awal. Kalau kita buat 8 sebelum rakaat lah nak bagi salam tu buat tahiyat awal. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan buat tahiyat sampai 4 pula. Kalau buat 8 tahiyat tiba-tiba sampai 4. Tak boleh tu. Tu boleh batal lah memang tambah tahiyat lebih. Tak boleh. Jadi kalau kita buat 8 dia tahiyat awal ni sekali ya. Jadi nak buh tang mana tahiyat awal sebelum 8. Dia kalau ikut dalam kitab fiqh dia tu sebelum 8. Sebelum 8 tu kita buh siap-siap tahiyat tu. Betul. Jadi bila buh tahiyat tu, lagi bangkit buat 1 rakaat lagi, turun tu, tunggu bagi salam. Tunggu salam. Tahiyat akhir lah. Habis. Kalau tak mau buat tahiyat awal terus apa? Terus lajak terus pi 8. Habis yang tu. Duk dengar anak murid Habib Omar. Dia ada cerita apa? Dia ada cerita Habib ni 4 juzuk duha dia. 4 juzuk. Duha dia. Habib Omar 4 juzuk duha dia. Tahu tak? 4 juzuk lah. Kita mampu lah. Sejuzuk demam tu. Kita 1 juzuk demam. Dia 4 juzuk besar lah. Kita tak ada lah. Kita banyak orang lah. Artis bercerai semua nak ambil kes semua lah. Mana nak dah besar nak buat tu. Habis
Lagi dia kata lagi, dan sebenarnya sembahyang ini sangat baik dan sangat besar pahalanya. Nah, sembahyang ni sangat baik dan sangat besar dia punya pahalanya. Lepas tu dia kata, oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah dia seorang tu hendak memperbanyaknya sembahyang tu atau mengurangkannya. Nah, ikutlah. Lagi pula benda sunat, bila tahu benda sunat, ikut nak buat tak buat. Betul. Nah, tapi kalau boleh kita buat dua pun tak lah. Nak mula dengan dua dulu tak apa. Memanglah Imam Ghazali ni dia kata mayang ni baiklah, pahala pun besar. Jadi ikut kita lah. Kalau kita berasa nak pahala lebih, buat 8. Tapi kalau kita tak boleh pi 8, buat 2 dulu. Nak buat 2 dulu. Habis hang tu. Lepas tu lagi dia kata, dan tidak ada di antara masa terbit matahari. Nah, masa terbit matahari ni maksudnya selepas subuh lah, sampai masa tergelincirnya matahari, kecuali hanya sembahyang ini sahaja. Apa sembahyang ini sahaja ni? Sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha. Nah, tak ada. Lah waktu terbit matahari sampailah nak masuk zuhur pula, dia tak ada dah sembahyang tu. Nah, cuma yang ada sembahyang ni, hak ni hak khusus lah. Nah, hak khusus. Kalau sunat mutlak ikut sukalah kita nak buat kat tu. Tapi yang betul-betul syarak khususkan, nah, hak betul-betul syarak khususkan, dia duha dengan isyraq ni saja. Ni dalam waktu ni. Tapi bab yang kita kata umum, hak kita sendiri nak buat, boleh lagi. Nah, kalau kita nak sembahyang sunat hajat, buat. Sunat hajat bukan ada waktu. Nah, sunat istikharah, buatlah nak buat. Tapi hak betul-betul syarak letak khusus hadisnya. Nah, duha dengan isyraq. Jadi macam tu. Nah, cuma boleh saja kalau kita rajin, kita buatlah. Kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, dia syorkan istikharah lah. Nah, dia syorkan kita buat istikharah waktu tu. Lepas duha buat istikharah, ikutlah. Itu pun mau kita nak buat. Buat istikharah tak mesti kita buat waktu tu. Kalau kita nak buat lepas Isya pun ikut suka. Nah, sebab hal tu dia tak ada waktu-waktu yang khusus. Jadi kalau kita nak buh waktu mana pun tak apa. Taklah kita, kalau kita tiap-tiap hari kita buat istikharah, dikira bid'ah kan? Tak lah. Dia tak kira lah bid'ah yang sesat kan? Tak. Kalau nak buh bid'ah pun, bid'ah yang mahmudah, tak apa, tak ada masalah apa. Sebab istikharah ni umum. Umum. Kita nak buat waktu mana pun dibolehkan. Kalau kita nak letak dalam waktu duha pun boleh. Kalau kita nak letak dalam lepas waktu lepas mayang Isya pun boleh, ikut suka kita lah. Sepertiga malam kan ikutlah. Jadi itu tak ada masalah. Jadi kita ni, kita punya fahaman kita ni, Ahli Sunnah wal Jamaah ni mengkhususkan ibadah tu, dia bukan masuk dalam perkara yang kita kata bid'ah ataupun perkara yang dilarang tu dah. Dia bukan, tak masuk dalam kata dilarang. Hak yang tak boleh puak depa lah. Puak ni lah, maklum sangatlah. Puak depa ni, depa tak boleh kalau nak mengkhusus, tak boleh. Macam dekat Fatani dulu. Dekat Fatani tu, depa lepas raya 8, depa akan buat solat sunat tasbih. Raya 8, raya ke-8 tu, lepas puasa 6, raya 8 lah. Lepas puasa 6, hari apa? Betul lah, kalau hari tu Syawal, berapa Syawal? 8 Syawal lah. 8 Syawal lah. Jadi lepas puasa 6, mereka akan buat solat tasbih. Wahabi sana pelupa mengkhususkan. Lepas tu bila boleh buat? Tak ada waktu yang ditentukan oleh Rasulullah. Tak ada waktu yang ditentukan bila-bila boleh buat. Tapi bila kita buat lepas puasa 6,
tak boleh pula. Kok mana ni? Sat kata bila-bila boleh buat. Bila letak waktu tu tak boleh buat pula. Kata mau bagi orang buat. Lah pening. Depa punya apa? Pemikiran depa ni reka kaedah macam tu. Jadi dia lah kali depa pening. Ini debat lah begini kat Kuala Paris ni. Wahabi dengan ada ustaz belah kita. Pergi kat lah tengok balik. Boleh tahu lah kata dia kena mengaku memang depa tak mengaji. Tak mengaji daripada guru, tak ambil daripada guru, hanya ambil daripada kitab. Lepas tu depa faham sendiri apa yang disebut dalam kitab. Hak tu memang hampa kena mengaku lah. Bila ilmu ni tak bersanad jadi gitu. Gelong, mata cerak pi. Sama-sama depa gelong. Hak nu kata Tuhan di alam ghaib. Hak seorang kata Tuhan duduk atas arash bunyi krik 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 krik. Oh tu dia, bunyi tiap bunyi. Ada hak seorang lagi dia kata Tuhan duduk atas lagi pada arash. Sama-sama depa pun gelong. Gelong. Nak kira ke mana buat ni. Tapi hak jenis tak masuk tu tak payah. Dia tak masuk itu. Habis tu. Gila. Lagi dia kata lagi. Dia kata jadi tak ada lah masa ni kalau kita nak kata ada sembahyang yang lain yang dikhususkan oleh syarak dalam masa ni tak ada. Tak ada. Lepas tu yang ada sembahyang sunat Isyraq 2 rakaat, lepas tu kita buat duha. Duha ikutlah 2, 4, 6, 8 tu. Hak tu saja yang ada. Maka waktumu yang selebihnya. Kalau kita ada waktu hak lebih-lebih lagi, geng pencet ni boleh lah. Kalau geng hak ada buat kerja, pergi buat kerja, ada buat kerja mana? Tu geng buat kerja. Jadi kalau ada waktu lebih, ada waktu lapang lagi, nak buat apa? Hendaklah engkau isikan dengan salah satu daripada 4 perkara di bawah ini. Tengok. Kalaulah kita ada lebih lagi, lebih lagi daripada waktu kita tu, kita ada waktu lapang lagi, Imam Ghazali cadangkan isi mana-mana satu daripada 4 ni yang dia akan sebut ni lah. Ni cadangan Imam Ghazali lah. Kalau kita boleh ikut tu, Allah kira berkat sungguhlah masa yang Tuhan bagi kat kita tu. Mana? Tengok dia kata apa? Dia kata pertama daripada 4 tu yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni ilmu yang memberi manfaat. Gunakan masa kita tu dengan cari ilmu yang memberi manfaat. Kata dalam kitab Al-Kifayah, dia kata kal hadis, seperti ilmu hadis, wa ilmu akhlaqi, ilmu akhlak, tasawuf. Macam tu juga wal fiqhi, ilmu fiqh, bab hukum hakam. Jadi kita guna masa kita ni menuntut ilmu. Kalau boleh lah. Sebab kita siapa nak main duk ajar pukul pagi-pagi, tak ada siapa duk mengajar. Tak ada. Ada lagi cadangan lain. Lagi kita tengoklah. Habis hang tu. Jadi mula sekali hak ni afdal dia, kita cari ilmu yang memberi manfaat. Yang boleh bagi guna. Bukan ilmu yang sia-sia. Bukan ilmu yang sia-sia. Yang sangat diminati orang sekarang ini. Orang sekarang ni, zaman Imam Ghazali dulu ni. Zaman Imam Ghazali dulu ada orang ni, dia suka ilmu yang sia-sia, tak ada manfaat sangat. Betul. Hak tu kalau kita ada masa lebih, hak tu ikutlah. Tapi
kalau masa kita pun terhad, kita guna masa kita ni untuk mengaji ilmu yang bagi manfaat. Lagi kita akan ceritalah ilmu yang bagi manfaat ni apa ciri-ciri dia. Tadi Imam Ghazali dia akan cerita satu per satu. Lepas tu dia kata yang mereka menamakannya kan ilmu yang sia-sia tu, ilmu manfaat. Mereka namakan dengan ilmu manfaat juga. Padahal ia ilmu tu bukan ilmu yang bermanfaat. Padahal ilmu tu tak ada manfaat terang mana pun. Ilmu tu tak berapa nak bagi manfaat. Jadi tapi orang zaman dia kata hak ni ada manfaat ni. Hak ni ada manfaat dah. Padahal tak ada manfaat sangat pun. Mana ada ciri-ciri ilmu yang bagi manfaat? Dia kata ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang menambah takut dirimu kepada Allah Ta'ala. Ni satu ciri dia. Kita nak cam kata ilmu yang bagi manfaat ni, ilmu yang makin kita mengaji, makin kita ni rasa takut dengan Allah. Dia menambahkan sifat khauf kita tu. Menambahkan sifat khauf kita tu kepada Allah. Gitu. Dia bab khauf dengan raja. Satu lagi orang panggil raja. Raja ni harap. Khauf ni takut. Ulama mazhab ni, dalam mazhab kita Syafi'i, khauf dengan raja ni diibaratkan macam sayap burung. Maksudnya kena dua-dua kena ada. Sayap sebelah khauf, sayap sebelah lagi raja. Dia tak boleh ada sebelah tak boleh terbang burung tu. Jadi dia kena ada dua-dua belah lah sayap tu. Jadi khauf kena ada, takut dengan Allah pun kena ada. Raja mengharapkan pengampunan, rahmat pun kena ada juga. Setengah orang dia takut saja, tak ada harap. Tak mau juga. Dia takut terlampau lah, dia tinggal juga ibadah. Tak buat ibadah. Tak ada dah aku ni, tak ada harapan dah. Ahli neraka dah. Biar lah macam ni. Tak ada harapan dah. Bungkus dah aku ni. Dia tak ada harap. Harap tu tak ada. Bila harap tak ada, dia akan putus asa gitu kan. Takut dia terlajak. Kalau harap saja pun tak jadi tak, pakai tak buat ibadah apa. Dia takut tak ada, dia kerja harap dia. Syurga dah. Dia syurga itu. Harap dia tak buat ibadah terang malam. Tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Rahmat Tuhan di luar. Dia duduk kira gitu. Khauf tak ada. Jadi ketika tu dia akan jadi malah juga untuk ibadah tu, jadi malah juga. Jadi sebab tu kena ada dua-dua. Tu dalam mazhab kita Syafi'i macam tu. Tapi dalam mazhab Maliki dia kira lain pula. Dia kira waktu kita ni tengah duduk sihat ni. Duduk sihat ni kena ada khauf banyak ni. Khauf kena banyak sikit pada raja, bukan tak ada langsung raja. Harap tu ada tapi kurang sikit lah. Kena takut banyak sikit. Waktu duduk sihat ni kena takut banyak lagi. Hak dia buat maksiat, halunya geng hak sihat ni ya. Geng sihat ni. Hak dia sakit nak mati 3-4 hari dia pun tak tekan dah bising judi tu. Dia tak boleh pergi dah. Dia kata jam kalau tekan-tekan tengah dah tekan pak mati. Jadi hak geng-geng sihat ni dia kata dalam mazhab Maliki. Kalau kita tengok ulama dalam mazhab Maliki di antaranya Imam Dardir, dia kata khauf kena banyak waktu sihat, kena banyak khauf. Tapi bila waktu sakit dah, waktu tu raja pula kena banyak. Harap kena banyak. Dah sakit ni kena harap sungguh kata Tuhan ni dah ampun dosa kita. Tuhan bagi rahmat lah kat kita. Tu. Jadi ulama tu khilaf adalah bab khauf dengan raja ni. Jadi nak cerita bab khauf. Ilmu yang bagi manfaat ni, dia akan menambahkan rasa takut. Sifat khauf tu. Makin kita mengaji, makin kita ni takut kepada Allah Ta'ala. Kepada Allah, maksudnya kepada azab Allah.
Dengan ilmu tu dia menambah takut. Lagi yang kedua ciri dia apa? Dan menambah penglihatanmu. Penglihatanmu ni maksudnya penglihatan mata hatimu. Gitu. Penglihatan mata hati kita ni dia akan menambah mana? Terhadap aib dirimu. Aib kita kata cacat celah yang ada pada diri kita. Makin kita mengaji, makin kita nampak cacat yang duduk kat kita. Aib yang duduk kat kita. Hak ni ada ilmu, hak ni orang panggil ilmu yang bagi manfaat ni. Ilmu yang memberi manfaat. Ni makin mengaji duk nampak orang tak kenal macam dia saja yang kenal seorang. Hak tu tak ada manfaat tu. Tak ada manfaat. Makin mengaji kerana hentam orang. Duk nampak aib orang. Diri dia tu cacat banyak mana tu tak nampak langsung. Maka kita cam tahu hak duk mengaji tu tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Kalau ada manfaat dia tak jadi begitu. Biasalah manusia ni taik mata diri dia bukan nampak. Taik mata orang duk jauh nampak lah. Taik mata haram tak buang lah. Duk jauh dia nampak lah. Yang taik mata dia duk ada 3 ketui haram dia tak nampak. Tu biasa dah manusia macam tu. Jadi aib orang yang dia paling nampak sekali. Aib diri sendiri dia lupa. Jadi bila kita mengaji ilmu yang bagi manfaat, dia suruh dia akan menyuluh mata hati kita tu bagi nampak ni aib kita ni, banyak mana dosa kita ni. Habis. Dan menambah makrifah. Makrifah ni pengenalan, pengetahuan dalam engkau beribadah kepada akan Tuhanmu. Jadi pening tu. Cara terjemah tu pening. Kalau tengok hak Arab ni, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Jadi kalau hak Arab ni dia kata dan menambah ia pada makrifah engkau, pada pengenalan engkau tu dengan ibadah akan Tuhan engkau. Jadi kalau ikut kepada tu tak ada lah. Kepada tu tak ada lah. Jadi dan menambah makrifah dalam engkau. Menambah makrifah dalam engkau tu, dalam engkau mana? Dalam engkau beribadah akan Tuhanmu. Kau tu. Dia akan tambah pengetahuan kita ni untuk ibadah kat Tuhan. Maka hak ni ada manfaat. Makin mengaji kita beritahu hak ni rosak ibadah kita ni. Kalau kita buat macam ni rosak ibadah kita. Kalau kita buat hak ni pahala Jahannam. Jadi kita pun jagalah, tak mau bagi pahala ibadah kita Jahannam, dan tak mau bagi ibadah kita rosak, nak bagi ibadah kita sah. Maka ilmu yang macam ni dia ada manfaat. Jadi ilmu macam ni ada manfaat. Contoh yang dalam kitab Kifayah ni dia kata ka'ilmil fiqhi, seperti ilmu fiqh. Ilmu fiqh kita boleh tahu sah ke tak sah ibadah kita, semayang kita tu terpakai ke tak terpakai. Tidak letih saja jadi senaman gitu ya. Habis tu. Dan menyedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia. Dia akan mensedikitkan kegemaran kita tu, gemar hati kita ni terhadap negeri dunia. Maksudnya dia akan menambahkan ataupun menjadikan, meletak ataupun mengeluarkan sifat zuhud lah. Dia akan menjadikan kita ni seorang yang bersifat dengan zuhud. Tu ilmu yang bagi manfaat tu. Zuhud ni maksudnya, kalau ikut zuhud ni dia meninggal dunia. Meninggal dunia ni maksudnya dia tak ambil dunia, dengan makna hati dia tak berpegang dengan dunia. Itu yang nak zuhud. Hati ni tak berpegang dengan dunia, bukan tak ada dunia. Bukan zuhud ni selak cari selak sebelah singkat belah panjang. Zuhud tunggu kawan tu bukan zuhud tu. Bukan macam tu. Mereka dah ingat zuhud macam tu. Jalan pakai selipar sebelah lagi tak ada selipar, pimai zuhud tunggu kawan ni. Bukan zuhud tu. Kena check tengok gila ke apa kau ni. Dia bukan tu.
Dan zuhud bukan macam tu. Nak kena naik kereta 3 hari lagi nak kena masuk bengkel dah kereta pun baru nama zuhud. Tak. Mampu zuhud macam tu. Jadi zuhud ni hati tak berpegang dengan dunia. Dunia ada tak apa. Cuma hati kita ni tak tambat kukuh sangat dunia. Jadi yang kata ilmu yang bagi manfaat ni, dia akan mensedikitkan kegemaranmu tu terhadap negeri dunia dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Dia akan tambah pula gemar kita tu dengan akhirat tu, dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu. Dia akan buka pula pintu hati kita tu, kita boleh tahu penyakit-penyakit amalan. Contoh dia kita kata dengki. Dengki ni boleh merosakkan kita punya pahala kita. Dia boleh makan pahala kita. Macam mana tu dengki? Macam ni dengki. Jadi dia akan rosakkan amalan kita. Jadi kita tahu sampailah sehingga engkau dapat menjauhinya. Sampailah kita ni boleh jauh daripada penyakit amalan tu. Penyakit amalan tu. Jadi hatu ilmu tu ilmu yang memberi manfaat. Lagi dia kata lagi, dan ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Ilmu yang bagi manfaat ni juga ilmu yang dia menambah pengetahuan kita ni terhadap tipu daya syaitan. Maksudnya kita boleh tahu kata setan nak bohong kita. Ilmu tu ada manfaat tu. Hasil daripada kita mengaji, kita tahu kalau ikut jalan ni, jalan setan bohong. Setan nak bohong kita. Ada manfaat dah ilmu tu. Sehingga engkau kenal dengan kehalusan penipuan syaitan. Sampailah kamu ni kenal halusnya tipu daya syaitan tu, halus. Seperti mana kalau dalam kitab dalam kitab Al-Kifayah ni, dia kata seperti kisah yang berlaku dekat bapa kita lah, iaitulah Adam dan juga Hawa, ibu bapa kita. Ni tok nyang kita tok dengan tuan kita ni. Jadi tengok halusnya tipu daya syaitan. Habis tu. Lagi dia kata lagi, ketika ia syaitan tu menggoda ulama su. Ulama su ni iaitulah orang-orang yang niat mereka tu menuntut ilmu tu iaitulah nak mengambil keuntungan dunia, dan juga mereka nak kepada orang panggil jah. Jah ni mereka nak kepada pangkat lah, memang itulah. Jadi ada orang ni mengaji ilmu ni, qasad dia nak kepada untung dunia dan nak menyampaikan kepada kemegahan, nak pangkat, nak megah, nak orang pandang dia, nak orang salam cium tangan dia. Maka hak jenis macam ni ngaji dengan qasad tu, hak tu orang panggil ulama su. Ulama su, ulama yang jahat. Jadi ulama su ni yang boleh jadi macam ni, siapa punya kerja? Setan. Sebab tu Imam Ghazali kata, ketika ia syaitan menggoda ulama su dan berhasil menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah dan kemarahan Allah tu, kerja setan belaka tu. Dia piduk jarum kawan tu, pula lagi mengaji. Nanti orang main salam cium tangan tu dia panggil setan tu lah. Jadi kita pun pulunlah main mengaji ni nak bagi jadi alim, nak bagi orang ni tengok kita. Maka kita kena tipu dengan syaitan. Tengok setan tu dia pergi dekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni ulama sufi yang masyhur lah. Dikatakan zaman dia tu
dia ketua ulama sufi lah zaman tu. Zaman tu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini satu hari iblis setan ni mai kat dia. Mai dak abang kata Ishang ni aku duk tengok rajin. Ulun sakan lah. Jadi duk tengok hang ni, hang dah naik dah Maqam tu naik tinggi lah. Jadi kalau ikut tu tak mayang tak apa lah. Sebab maqam dia lain lah. Tak payah mayang lah. Jadi macam ni main nak bohong Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir tak boleh lah. Sembahyang ni benda yang Tuhan tuntut. Nabi lagi tinggi kedudukan, tapi nak tetap sembahyang sampai bengkak sampai bekak dia punya buku lali dia. Tu Nabi. Tu pun tak sampai tahap yang kita tak wajib sembahyang pun. Sembahyang ni memang wajib. Jadi lepas Syekh Abdul Qadir jawab kata apa sembahyang wajib apa semua ni, setan kata hang memang pandai betul lah. Takat-takat aku duk pergi bohong orang ni ramai dah yang terkena ni. Hang seorang tak terkena. Hang teror betul lah. Cara-cara ni teror payah nak bohong hang. Dalam dia duk puji tu dia duk kena gitu. Dalam dia duk puji tu dia nak kena Syekh Abdul Qadir lagi. Syekh Abdul Qadir jawab kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi tujuan setan puji dia tu nak bagi Syekh Abdul Qadir ni satu sifat orang panggil ujub. Perasan kata diri hebat. Hebatlah aku, setan tak boleh buang aku. Sifat tu habis. Jahanam lah. Jadi sebab tu Syekh Abdul Qadir dia jawab gitulah. Tidak ada daya. Ni semua daripada Allah. Tidak ada daya lah, tidak ada kekuatan lah, melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Tuhan tak tolong, tak boleh buat apa juga. Gitu. Bila nampak kata semua daripada Allah, semua pertolongan Allah, dan hilanglah sifat-sifat ujub tu. Hak ni limpah kurnia Allah. Gitu. Nanti tak rasa diri dia hebat. Jadi tak boleh tak berjaya jugalah. Tak berjaya. Ni halus tipu daya syaitan ni halus. Macam tu kisah iblis pergi dekat Nabi Idris. Iblis pergi kat Nabi Idris. Nabi Idris tengah duk jahit ni. Nabi Idris ni Nabi yang pandai jahit. Zaman dia yang mula pakai baju daripada kain ni. Kalau sebelum tu orang pakai jenis kulit-kulit gitu lah. Tapi zaman dia mula pakai kain lah. Tu zaman Nabi Idris. Adam Idris Nuh. Adam Idris yang tak jauh mana pun dengan Nabi Adam tu. Jadi Nabi Idris ni tengah duk jahit tu, iblis ni pak setan. Sama panggil muhur kuat. Tu orang iblis. Dia kata dia main kulit telur. Dia kata boleh tak Tuhan ni nak buat masuk bumi dalam kulit telur? Dia tak kerja. Main nak test orang pula. Jadi sebelum Nabi Idris nak jawab tu, Nabi Idris cucuk dulu mata dia dengan jarum. Dia tengah duk pegang jarum lonjeng. Cucuk dengan jarum. Buta sebelah. Buta sebelah mata Idris. Iblis tu. Jadi kes Nabi Idris dia cucuk terus mata kawan tu. Dia tahu dah kata hang iblis. Tak ada orang lainnya. Habis. Jadi nak abang kata si tipu daya syaitan ni halus sungguh. Ketika ia menggoda ulama maksud dan berhasil menjadikan mereka ulama maksud tu sebagai sasaran kemurkaan Allah dan kemarahannya Allah. Sebab apa yang kata berhasil menjadikan mereka tu sebagai sasaran kemurkaan Allah tu? Kerana mereka ulama maksud tu telah membeli dunia dengan agama. Tengok mereka ambil agama untuk dapatkan dunia. Bukannya ambil agama ni untuk akhirat. Tak. Padahal agama ni untuk akhirat.
tiba-tiba diambil untuk dapat dunia, dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, harta pemerintah. Nah, dia guna ilmu, nah hak ni dia guna ilmu untuk jadi alat nak ambil harta sultan, memakan harta wakaf. Nah, wakaf ni wakaf yang diwakaf pada ulama lah. Nah, jadi dia mengaji ilmu. Zaman dulu dia memang ada wakaf khusus untuk penuntut ilmu. Nah, wakaf khusus untuk ulama tu memang ada. Jadi dia mengaji ini tujuan dia nak makan harta wakaf tu. Nah, harta anak yatim, harta orang miskin, dan harta orang Islam. Nah, jadi hak tu tujuan dia. Maka hak ni ulama suruh. Habis hang tu, di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Ini ciri ulama suruh macam tu. Untuk itu, nah, untuk mencari pangkat dan kedudukan tu, mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai. Nah, cakap ni kira tunjuk habis sedap lah. Nah, tak cakap lah biasa-biasa tu. Nah, guna bahasa yang sedap-sedap. Nah, cakap tu nak ambil orang panggil apa? Perhatian daripada orang ramai. Jadi kena jaga juga cara cakap tu. Dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Nah, ni perangai ulama suruh. Nah, padahal bukan mereka nak bagi ilmu sangat pun. Nah, mereka nak ambil dunia. Nah, hasil daripada ilmu tu asal dia untuk akhirat, tapi tak, mereka ni tujuan mereka ni dunia. Habis hang tu. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya. Wallahu a'lam. Tanah dulu.